Nampak macam hari raya kan, tapi baru hari ketiga kita berpuasa. Cepat betul awak terfikir hari raya. Baju cantik. Oh, okay. Selamat pagi kepada anda semua. Terima kasih kerana bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Saya Helena Pahlavi bersama rakan setugas saya. Saya Din Ashraf Salim bersama dengan anda. Hari ini hari ketiga puasa seperti dimaklumkan. Tentunya yang menarik perhatian saya adalah tentang bagaimana kemeriahan di Bazar Ramadan. Cuma itulah Alkisahnya apabila saya pergi ke Bazar Ramadan, satu Bazar Ramadan ni, saya kenal penjual itu kerana pernah beli di pasar malam. Masalahnya sebelum puasa saya beli harganya ini angkanya, tetapi baru-baru ini naik RM3 untuk produk yang sama, seminggu berbeza. Seminggu berbeza. Jangan buat macam ni, jangan buat macam ni. Selain daripada mereka yang tak tahu masak tapi nak berniaga di Bazar Ramadan, kenaikan harga yang orang kata tidak munasabah ini, elakkanlah. Selain itu, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk kita menghentikan tabiat-tabiat yang tak baik untuk kesihatan kita, antaranya merokok. Betul. Merokok, vape dan sebagainya. Dan kalau kita tahu, kalau di Johor, larangan penjualan vape ini telah pun dijalankan sejak tahun 2016 dan sampai ketika ini sekiranya ada penjualan vape di Johor akan diambil tindakan. Apa-apa peniaga vape ataupun rokok elektronik yang masih berdegil dan terus menjual produk itu di Johor akan berdepan dengan tindakan tegas. Dan Pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, negeri Johor masih melarang penjualan vape dan pihaknya masih menerima aduan berhubung penjualan sepanjang tahun lepas, namun jumlahnya tidaklah terlalu banyak dan hanya melibatkan kawasan tertentu. Dan tambahnya, jika ada aduan, pihak berkuasa akan mengambil tindakan termasuk melibatkan peniaga vape dalam talian. So hati-hati daripada melakukan perkara ini, kerana saya difahamkan juga penjualan vape dalam talian juga tidak dibenarkan langsung. Dan masa sama juga bukan saja di negeri Johor, Kelantan juga sama sebenarnya, melarang penjualan vape secara terbuka ataupun secara tersembunyi dilakukan dan tindakan pokok kawasan akan diambil. Bercakap soal negeri Kelantan ini berkaitan tentang bagaimana tahun melawat Kelantan 2024 telah pun dirancangkan lagi apabila kerajaan negerinya melalui Exco yang terlibat, iaitu Jawatan Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan Kesenian dan juga Warisan Negeri, Datuk Kamarudin Muhammad Nur juga menyatakan bahawasanya 3 jajahan di Kelantan ini akan berpotensi menjadi tarikan ekopelancongan kerana mempunyai keindahan semula jadi dalam konteks seperti keindahan sungai, gua dan juga bukit. Banyak sebenarnya tempat-tempat menarik bersifat alam semula jadi di Kelantan ni, antaranya seperti di Latah Kashmir dan juga Gunung Reng di Jeli, juga kompleks gua ikan di Kuala Krai, dan kesemua ini merupakan antara daya tarikan utama yang akan ditawarkan kepada pelancong-pelancong dalam luar negara. Dalam masa sama juga, kerajaan negeri Kelantan sebenarnya sedang meroka potensi-potensi tempat tarikan baru untuk diterokai, dan difahamkan untuk tahun ini saja sejumlah 3.3 juta ringgit diperuntukkan bagi memperkasakan lagi industri pelancongan negeri Kelantan. Bukanlah tak ada, cuma nak memeriahkan lagi. Kalau kita tengok Latah Kashmir dengan Gunung Reng di Jeli, kita ada. Dan kita ada juga kompleks gua ikan di Kuala Krai. Namun kita nak memperbanyakkan lagi lah. Baik, itu sedikit sebanyak tentang apa yang ada dalam portal Bernama, dan seterusnya keterangan lanjut anda boleh saja ke portal bernama.com. Dan waktu ini kita nak lihat ramalan cuaca untuk hari ini dan kemudian bersama dengan rakan dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Berlin Station, Jerman bagi menyampaikan ucap tama pada acara tahunan SME Future Day 2024 Mittelstand. Sebelum menyampaikan ucap tama pada acara SME terbesar di Jerman itu, Datuk Seri Anwar bertemu Naib Chancellor, merangkap Menteri bagi Hal Ehwal Ekonomi dan Tindakan Iklim Robert Habeck.
Berlangsung di Berlin Station, SME Future Day yang dianjurkan oleh Persatuan Perniagaan Kecil dan Sederhana Jerman BVMW itu menghimpunkan kira-kira 5,000 usahawan selain tokoh korporat serta figura penting kerajaan. 6 syarikat Malaysia turut mengambil bahagian dalam pameran yang diadakan sempena acara itu menerusi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Syarikat terbabit ialah Marnik Bersatu Sdn Bhd, Prime Lux Energy Sdn Bhd, Adi Azhar Trading Sdn Bhd, 59 Copa Sdn Bhd, Mary Brown dan Old Town White Coffee. Malaysia selaku pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia menggesa Jerman untuk mengambil pendekatan lebih inklusif dan adil berkaitan ekspor komoditi itu ke Eropah. Kenyataan itu disuarakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyuarakan kebimbangan Malaysia mengenai dasar kesatuan Eropah EU berkaitan perubahan iklim, termasuk peraturan penebangan hutan yang sebaliknya boleh menjadi satu bentuk langkah dagangan bukan tarif. Kebimbangan itu telah dibangkitkan dalam pertemuan Anwar dengan Naib Chancellor Jerman merangkap Menteri Ekonomi dan Tindakan Iklim Robert Habeck. Pertemuan itu diadakan di Berlin Station sebelum Anwar menyampaikan ucap tamu beliau di acara tahunan SME Future Day 2024 Middlestam. Menyentuh perjanjian perdagangan bebas FTA Malaysia Kesatuan Eropah EU, kedua-dua pemimpin itu turut menzahirkan harapan bagi hasil yang positif daripada usaha membabitkan pakar teknikal masing-masing bagi memulakan perbincangan seterusnya. Rundingan FTA itu telah dimulakan pada 2010 namun ditangguhkan selepas 7 pusingan pada 2012. Seorang ahli perniagaan menafikan sekeras-kerasnya sebarang kaitan dirinya dengan Raja Dadah warga negara India, Jafar Sadiq Abdul Rahman. Dato' Abdul Malik Dastiga hari ini berkata beliau tidak pernah bertemu atau bercakap dengan individu terbabit seperti yang didakwa seorang wartawan dari India. Semua kenyataan ini adalah palsu, tidak benar dan fitnah terhadap saya. Saya dengan tulus dan ikhlas ingin menyatakan bahawa saya tidak mempunyai apa jua kaitan, tidak pernah berjumpa atau bercakap dengan Jafar Sadiq. Saya adalah seorang ahli perniagaan di Malaysia dan ada pihak tertentu yang ingin merosakkan imej saya. Satu laporan polis difailkan Dato' Abdul Malik di IPD Dangwangi dan salinan dihantar kepada Pejabat Pesuruhjaya Tinggi India di Kuala Lumpur. Terdahulu pada Selasa, Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN menafikan penglibatan rakyat negara ini susulan penahanan seorang penerbit filem di India yang didakwa terlibat aktiviti pengedaran dadah antarabangsa termasuk Malaysia. Pengarah JSJN Bukit Aman, Datuk Kau Kok Shin berkata, risikan setakat ini mendapati tiada sebarang maklumat tentang pelibatan penerbit filem itu dengan mana-mana individu warga negara ini dalam aktiviti pengedaran dadah tempatan. Sekian dari Bilik Berita. Salam hormat dan Assalamualaikum. Sebelas tahun sejak penubuhan Eskom, sejak pencerobohan Penggana Sulu dan tragedi Lahad Datu, Eskom masih lagi relevan dalam menjaga perairan pantai timur Sabah seluas 1,400 kilometer daripada Tawau ke Kudat, Kudat ke Tawau. Itu antara kawasan yang dijaga oleh Eskom. Ini adalah satu kawasan yang berisiko sebenarnya. Tetapi dengan wujudnya Eskom ini secara tidak langsung dapat menjamin kedaulatan dan juga keselamatan negara, apatah lagi cubaan-cubaan yang sering dilakukan oleh pihak-pihak berkaitan ini yang mengganggu-gugat soal kedaulatan negara. Itu harus diberikan perhatian dan saya percaya Eskom merupakan salah satu badan agensi keselamatan yang seringkali memberikan penubuhan penuh dalam usaha memastikan supaya kedaulatan kita, keselamatan kita terjamin. Dan kita bercakap tentang perkara ini, tentang Eskom Perkasa Keselamatan Pantai Timur Sabah. Bersama kita di dalam studio ketika ini iaitu DCP Datuk Victor Sanjos, merupakan komander bagi Eastern Sabah Security Command ataupun Eskom. Juga di sebelahnya Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif bagi Eskom ini. Selamat datang. Terima kasih kedua-duanya. Masih. Okey. Baik, dan mungkin sebagai pembuka segmen kali ini, Datuk Victor boleh jelaskan apa sebenarnya peranan Eskom? Okey, pertama sekali salam damai, selamat pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada tim produksi Apa Kabar Malaysia dan juga Bernama TV bersama-sama dengan kompanion saya, teman saya, iaitu CEO Datuk Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali.
Insiden yang berlaku pada Februari 2013 itu pencerobohan di Ton 2, ya, pencerobohan daripada luar ke kedaulatan negara kita, menyebabkan kerajaan menubuhkan Eskom. Pertama sekali kita ditubuhkan EZON dulu, Eastern Sabah Safety Zone. Ini merupakan satu kawasan yang mengandungi 10 daerah. Dan untuk mengurus 10 kawasan ini ataupun 10 daerah ini atau dikenali sebagai EZON, maka kerajaan menubuhkan satu agensi yang dipanggil Eskom, Eastern Sabah Security Command, dan yang diketuai oleh komander, dan di dalamnya 2 komponen, yaitu komponen keselamatan yang terdiri daripada polis ataupun PDRM, ATM, APMM. Sementara di komponen awam yang diketuai oleh Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO yang sekarang ini ada bersama-sama dengan saya lah, yang menguruskan hal-hal tentang community ataupun segala-gala tindakan awam. Jadi yang uniknya di sini ini karena menggabungkan berbagai-bagai doktrin, kan 4 doktrin digabungkan di dalam satu tempat, satu rumah, dan diharapkan supaya bantal yang sama mempunyai mimpi yang sama walaupun doktrin yang berbeza. Dan syukur dan terima kasih karena walaupun mempunyai perbezaan doktrin-doktrin daripada PDRM, daripada ATM, APMM dan juga komponen awam, tetapi dapat mengembangkan satu kesepaduan atau sinergi di dalam melaksanakan tanggung jawab mereka di dalam mengekalkan keselamatan dan juga keharmonian di Pantai Timur. Karena yang pertama sekali peranan Eskom ini ialah memastikan tidak ada pencerobohan yang kedua. Pencerobohan yang pertama. Yang kedua ini memastikan supaya aktiviti penculikan militan dan juga JRS ini tidak berlaku di kawasan Pantai Timur. Dan yang ketiganya ialah memastikan supaya community EZON tadi, community yang duduk di Pantai Timur ini merasa lega, selamat dan dapat meningkatkan sosioekonomi. Yang itu nanti akan diulas oleh sahabat saya lah. Dalam konteks ini saya tertarik apabila soal sinergi itu dan dimainkan khususnya di peringkat Datuk Dr. Jamal yang mana memainkan peranan soal komuniti harus disinergikan bersama dengan pasukan keselamatan. Sinergi itu harus dicari bagi memastikan supaya soal keselamatan itu bukan tanggungjawab Eskom semata-mata tetapi komuniti juga memainkan peranan. Dalam konteks ini bagaimana Eskom mencari usaha-usaha bagi memastikan supaya komuniti itu bersinergi bersama-sama dengan pasukan keselamatan untuk memastikan soal keselamatan itu berada dalam tahap yang sepatutnya. Sesuai dengan moto Eskom, bersama-sama menjaga kesejahteraan. So kita keselamatan dan juga komuniti ini tidak boleh dipisahkan. Keselamatan di kawasan EZON ini menjadi tugas utama kepada keselamatan yang dikoordinasikan oleh Eskom. Tapi tanpa penglibatan masyarakat matlamat untuk menzahirkan keselamatan di EZON itu tidak akan tercapai. Justru itu kita melaksanakan berbagai program di bahagian awal di bawah pimpinan saya. Selepas perbincangan dengan Datuk Komander, berbagai program kita adakan. Yang pertama sekali ada penyusunan masyarakat di sepanjang pantai EZON. 2 projek yang kita telah laksanakan iaitu penempatan di Sandakan dan juga Semporna. Di mana beberapa perkampungan itu kita tempatkan di satu tempat yang lebih aman untuk mengelakkan kawasan ini menjadi melahirkan kawasan saya maksudkan untuk mengelakkan mereka ini daripada digunakan oleh anasir-anasir yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita adakan program pembangunan sosioekonomi dengan masyarakat sebanyak lebih daripada 30 program yang boleh menjana ekonomi, sosioekonomi kepada masyarakat. Ini kita telah adakan sejak daripada awal lagi dengan kerjasama pelbagai jabatan di negeri Sabah dan juga persekutuan. Kalau saya boleh sebutkan di sini, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia Sabah, pejabat daerah, juga Kolej Teknologi Yayasan Sabah. Di mana dalam program ini kita adakan aktiviti memberikan bimbingan untuk menjana ekonomi kepada masyarakat di kawasan EZON yang kita telah kenal pasti. Di mana data itu kita perolehi daripada pejabat daerah dan juga daripada
ICU Jabatan Perdana Menteri, ya, daripada data e-kasih. Baik. Jadi dengan adanya program-program seperti ini dapat mengurangkan tekanan sosioekonomi kepada mereka. Okey, baik. Dan itu daripada segi ekonomi. Datuk, bagaimana pula daripada segi orang kata statistik jenayah selepas penubuhan Eskom ini? Okey, saya kata tadi misi utama kita ialah memastikan tidak ada pencerobohan. Betul. Daripada tahun 2013 sampai sekarang Okey. ini memang tidak ada pencerobohan lah. Baik. Ini yang kita harapkan supaya kedaulatan dapat dijamin. Kedaulatan kawasan ini dapat dijamin. Bila kita kedaulatan itu tidak ada pencerobohan, tidak ada gangguan, maka mungkin keselamatan pun dapat dijana. Kan? Okey. Berbalik kepada soalan tadi, sudah tentu kawasan yang begitu luas. Betul. Sebagaimana yang disebut tadi daripada Kudat sampai ke Tawau, Tawau daripada Kudat. Memang kawasan ini boleh diceroboh. Seringkali digunakan diambil alih peluang oleh penjenayah-penjenayah, terutamanya dalam jenayah rentas sepadan, terutamanya kidnapping. Tetapi kidnapping yang terakhir sekali ialah berlaku pada 15 hari bulan Januari 2020. Dan daripada tarik itu sampai sekarang tidak ada lagi karena operasi-operasi yang kita gembelingkan. Saya katakan di Eskom mengkoordinasikan operasi-operasi bersama dengan PDRM, ATM, APMM dan juga agensi-agensi yang lain seperti Jabatan Immigration, Custom, Jabatan Pendaftaran. Mana-mana agensi yang berada di kawasan A-Zone itu saya boleh gunakan berdasarkan kepada kuasa yang saya beri atas persetujuan dan komitmen daripada kota-kota jabatan. Jadi kalau kita tengok sebenarnya penurunan dan operasi kita meningkat. Kalau kita tengok data statistik, operasi yang saya buat ini yang dikendalikan oleh Eskom meningkat, tetapi dari segi rampasan tangkapan, terutamanya mencari rampasan dada, kan rampasan barang-barang kawalan menurun. Walaupun ini menunjukkan bahwa satu petunjuk peningkatan kejayaan lah. Datuk Vita, dan konteks ini juga melihat kepada bukan soal isu pencerobohan semata-mata, tugas itu juga dimainkan dalam konteks untuk memerangi jenayah rentas sepadan. Saya nak melihat bagaimana trend jenayah rentas sepadan khususnya. Lazimnya pada bulan bila sering berlaku peningkatan ataupun barangkali musim perayaan itu peluang mereka selalu cuba-cuba nak tembus? Selalunya kalau peluang-peluang penjenayah ini di mana ada peluang di situ dia akan ambil. Apabila kita leka, dia akan ambil. Sebenarnya tidak ada bulan-bulan. Kalau kita tengoklah. Tapi saya setuju apabila ada satu-satu perayaan, satu-satu acara yang berlaku sama ada di sini ataupun di sana, terutama sebab sempadan kita berdasarkan kepada Filipina dan juga sebahagian sempadan daripada Filipina. Jadi permintaan yang tinggi di sana menyebabkan barang-barang bersubsidi terutamanya. Barang-barang bersubsidi seringkali menjadi tajuk-tajuk utama yang digunakan untuk membawa keluar. Jadi pada kita, pada Eskom, selain daripada memberi keselamatan, kita juga memberi satu jaminan. Cuba kita turunkan. Saya tidak boleh mengatakan bahwa zero. Kalau mungkin penculikan atau pencerobohan mungkin boleh. Tapi jenayah rentas sepadan ini sukar. Itu sebabnya yang disentuh oleh rekan saya tadi, bahwa aktiviti-aktiviti community ini kita mau supaya community A-Zone ini yang tinggal di pesisir pantai ini menjadi mata, telinga dan sahabat kita. Supaya mereka juga boleh bertindak sebagai pengawal dan memberi maklumat. Dan suka saya share di sini pertukaran maklumat di antara kita dan juga agensi di luar, terutama di Filipina dan juga di Indonesia ini is paramount. Merupakan satu keutamaan. Karena kalau kita tidak ada maklumat, macam mana kita nak laksanakan kerja? Betul. Dan kalau kita tengok baru-baru ini pada tahun lalu, selepas saja saya mengambil tampuk sebagai komandan Eskom, saya terus berbincang dengan sahabat saya supaya kita lebih rapat dengan media. Itu sebabnya kita adakan acara-acara media ini tadi, berbagai-bagai acara. Karena kita tahu bahwa kalau kita war-warkan, rekan yang paling rapat dengan kita adalah rekan daripada media. Betul. Jadi itulah peranan media. Dan satu juga saya ingin mengambil kesempatan di sini supaya rekan-rekan kita daripada Parlimen, daripada ADUN
memainkan peranan untuk membantu kita untuk menerangkan situasi dan keadaan serta peranan masyarakat ini supaya bersama-sama dengan kita. Baik, itu sedikit sebanyak tentang masyarakat sebagai mata dan telinga Eskom. Tapi Datuk Dr. Jamaluddin, saya juga ingin tahu bagaimana Eskom menjaga aspek kebajikan dan juga keselamatan warga Eskom. Alhamdulillah, selepas 10 tahun Eskom ditubuhkan, kerajaan pimpinan Kerajaan Madani pada tahun lepas, pada Julai tahun lepas, kita telah diluluskan sebanyak 40 juta untuk menaik taraf fasiliti kemudahan. Kita telah membuat perolehan sebanyak 40 unit perumahan di Ladatu untuk anggota Eskom. Okey. Dan juga sebahagian daripada peruntukan itu juga kita telah membuat pemilihan pejabat yang kita ada sekarang ni. Pejabat yang ada sekarang ni unik di Ladatu. Dia mendedahkan kewujudan Eskom yang ada di situ. Jadi saya, komandan dan juga warga Eskom menzahirkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keprihatinan yang diberikan kepada kita. Dengan adanya kemudahan ini, anggota Eskom yang bertugas di menjaga keselamatan Eszon dapat bekerja dengan lebih gembira, dan juga mereka yang akan ditempatkan ke Eskom, mereka pun lebih gembira juga sebab apabila mereka datang ke Ladatu, kediaman itu telah pun ada. Jadi saya dan juga komandan berharap supaya kemudian yang ada ini dapat dinaik taraf lagi agar semua anggota Eskom mendapat kemudahan yang sewajarnya. Okey. Datuk Jamal, dalam konteks ini juga kita nak bergerak ke terhadapan bagi memastikan supaya Eskom kekal relevan dan memastikan supaya dekat dengan masyarakat. Way forward itu ataupun perancangan masa depan bagi khususnya untuk bahagian awam ini, bagaimana Eskom memastikan supaya way forward itu bergerak seiringan dengan keperluan semasa? Ya, aktiviti kemasyarakatan kita akan teruskan. Kita juga ada agenda baru seiring dengan agenda Kerajaan Persekutuan, iaitu menoktakan miskin tegar. Ini kita akan bekerjasama dengan Sekretariat Sabah Maju Jaya untuk mengenal pasti mereka yang benar-benar layak mendapat kemudahan di 10 daerah yang ada di Eszon. Sebab sebelum ini mungkin ada dari segi data, kita akan kita akan menggunakan sepenuhnya data padu yang kerajaan laksanakan baru-baru ini untuk supaya bantuan yang kita sampaikan itu benar-benar sampai kepada kumpulan sasaran. Jadi saya kira itu merupakan satu program yang dapat membawa masyarakat untuk dapat bersama-sama dengan Eskom supaya kesejahteraan di kawasan Eszon ini dapat dizahirkan. Baik. Dan Datuk Victor, apa yang Datuk harapkan tentang Eskom dan juga keselamatan di pantai timur Sabah ini? Satu kawasan yang begitu luas. Betul. Aset-aset yang ada kita tidak mampu gembelingkan keseluruhan semua. Baik. Jadi salah satu harapan saya dan way forward saya ialah penggunaan UAV di kawasan laut terbuka. Sebab saya percaya bahawa dengan kehadiran aircraft yang sedemikian akan dilihat oleh mereka-mereka yang berniat tidak baik ini, ya kan? Terutama penjenayah lah, dia akan lari lah. Itu yang pertama. Yang kedua, drone untuk penggunaan spesifik. Dan satu lagi ialah penzahiran keselamatan di pantai timur ini menyebabkan peningkatan pelancongan yang begitu tinggi. Okay. Kalau sekarang saudara dan saudari datang ke sana perlu membuat tempahan 3 bulan sebelum itu. Jadi saya mengatakan bahwa para pelancong ini merupakan aset bagi kerajaan negeri Sabah. Betul. Aset ini kita akan jaga. Jadi oleh itu saya telah memikirkan, saya daripada golongan cybercrime, daripada teknologi, saya coba menerapkan penggunaan apps teknologi supaya keberadaan mereka ini kita dapat jamin keselamatan. Bila mereka mengalami masalah, mereka boleh tekan SOS dan sampai kepada pusat operasi di Eskom, dan Eskom akan mengarahkan aset-aset yang berhampiran untuk membantu mereka. Dan seterusnya tentang
kerjasama di antara masyarakat lah, itu yang saya betul-betul harapkan sebenarnya. Baik. Terima kasih Datuk DCP Datuk Victor Sanjos dan juga Datuk Dr. Jamaluddin Muhammad Ali tentang penjelasan tentang Eskom Perkasa Keselamatan Pantai Timur Sabah, dan itu saja masa yang kita ada. Terima kasih sekali lagi dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Sungai nadi kehidupan, sungai juga warisan kita bersama. Kan, itu antara perkara kenapa kita perlu pertahankan kebersihan sungai, kesucian sungai itu sendiri, dan untuk kita memahami kenapa kita perlu buat demikian. Saya rasa awak ni memang suka pergi ni ya. Saya suka pergi sungai, antara kawasan yang saya rasa untuk saya rehat minda, healing di situ. Bunyi deruan sungai itu membahagikan saya. Ia banyak mengingatkan saya apabila saya pergi keluar negara. Kawasan sungai sangat-sangat dipelihara hingga kan kebanyakan negara-negara, khususnya negara-negara maju, mereka meletakkan sungai ini kawasan yang tak boleh berkelah. Hanya datang melihat, merasai pemandangan cukup, tetapi berkelah itu tidak dibenarkan. Itu antara perkara yang dilakukan barangkali di negara-negara yang maju kita terhadapan, memelihara soal alam sekitar kita ini. Dan kali ini kita bercakap soal sungai kita, warisan bersama juga dengan iaitu Engineer Teknologis Nolida Muhammad Lai Samad yang merupakan pengarah bahagian pengurusan lembagaan sungai Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia. Selamat datang. Terima kasih. Selamat puasa. Cerita pasal sungai, teringat air sungai. Sejuk Dah. Sebenarnya. Baik, dan seperti yang kita sedia maklum bahawa kita tahu banyak sungai di Malaysia ini yang dilaporkan berada dalam keadaan yang tidak sihat ataupun tercemar seperti mana yang dilaporkan oleh Jabatan Alam Sekitar JAS. Dan boleh tak Puan nak jelaskan antara punca kenapa berlakunya perkara ini? Okay, terima kasih kepada Dini dan juga Lina kerana sudi menyebut saya daripada Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia untuk bersama-sama dalam slot Apa Khabar Malaysia pagi ini. Bagi menjawab persoalan tersebut, suka saya nak berkongsi daripada laporan kualiti alam sekeliling tahun 2022 yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar, di mana mengikut laporan tersebut dilaporkan 29 sungai adalah sangat tercemar, which is sungai-sungai ini dalam kategori 4 dan juga 5. Tapi sebelum saya mengupas berkaitan dengan punca-punca kenapa berlaku pencemaran utama di sungai, kita kena ketahui dulu kategori-kategori pencemaran utama di sungai, di mana secara amnya kategori pencemaran sungai ini ada dua. Yang pertama daripada punca pencemaran tetap, which is kita panggil sebagai point source pollution, di mana punca ini kita ketahui dengan jelas. Sebagai contoh, punca pencemaran daripada kilang, punca pencemaran daripada ladang ternakan, daripada pasar basah, which is kita jelas di puncanya. Dan kategori kedua adalah punca pencemaran tidak tetap ataupun non-point pollution, which is punca ni terhasil daripada bahan pencemar yang dibawa oleh air larian permukaan daripada hasil penebangan hutan, daripada pertanian dan sebagainya. Itu berkaitan dengan kategori pencemaran utama. Dan seterusnya kita pergi kepada punca-punca kenapa punca di mana sungai-sungai ini tercemar. Di mana antaranya yang pertama adalah pembuangan sampah sarap. Seperti kita sedia maklum, ramai netizen suka membuang sampah terus ke dalam sungai berbanding buang sampah dalam tong sampah yang telah disediakan. Dan ada juga yang meletakkan sampah di tepi-tepi sungai. Jadi bila hujan lebat, bila air hujan membawa sampah-sampah sarap itu akan masuk terus ke dalam sungai. So ini akan menyebabkan salah satu punca kenapa sungai kita tercemar. Yang kedua, pembuangan sisa-sisa daripada kilang dan juga industri, di mana kita tahu daripada kilang-kilang industri ini mengeluarkan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Betul. Which is yang akan menjejaskan kualiti sungai. Dan yang ketiga, aktiviti pembalakan. Dan aktiviti pembalakan ini biasanya dia akan mengakibatkan hakisan tanah dan juga membawa lumpur. Jadi daripada aktiviti pembalakan ini, maka dia akan membawa tanah dan juga lumpur tadi
terus masuk ke dalam sungai. So secara tak langsung dianya akan mengganggu ekosistem sungai itu sendiri. Kemudian dia akan menjejaskan kualiti sungai itu sendiri dan secara tak langsung dia akan mengurangkan kapasiti sungai tersebut. Dan seterusnya punca utama yang menyebabkan pencemaran adalah daripada aktiviti pertanian yang tidak dikawal, which is dia menggunakan, kita tahu kan kalau aktiviti pertanian ni dia akan menggunakan baja, pestisida. Jadi kalau penggunaan baja dan pestisida yang berlebihan ini, dia akan mengandungi bahan-bahan berbahaya yang akan menjejaskan kualiti air sungai dan juga kesihatan manusia. Dan yang terakhir pelepasan spesies haiwan yang tidak sepatutnya yang dilepaskan ke dalam sungai. Itu antara punca-punca yang menyebabkan sungai-sungai kita tercemar. Selaras dengan punca-punca ini dan juga situasi yang berlaku dalam negara kita, kita faham dan kita mengerti bahawasanya soal kesedaran itu harus dipertingkatkan. Tidak boleh tidak. Beberapa negara, khususnya negara maju, menggunakan kaedah undang-undang sebagai penamat kepada krisis ini. Di Malaysia ini, adakah undang-undang kita sudah cukup untuk menangani perkara ini ataupun ada ruang-ruang lagi untuk diperbaiki, khususnya meningkatkan kesedaran dan menghalang daripada pelakuan-pelakuan yang daripada pihak kapitalis daripada terus melakukan perkara seperti ini? Okey, dia pembangunan negara yang pesat pada masa sekarang, dia menyumbang kepada pembangunan kepada sektor-sektor yang saya maksudkan tadi, yang satu yang saya sebutkan tadi, iaitu sektor peladangan, sektor perkilangan, sektor perindustrian. Betul. Dan sebagainya. So jadi secara tak langsung pengembangan sektor-sektor ini menyumbang kepada pencemaran kualiti air sungai. Dan sebenarnya undang-undang yang ada di negara kita ini sebenarnya telah mencukupi. Namun ada beberapa langkah yang kita perlu tambah baik. Sebagai contoh, kita kena menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada, which is kita kena lebih strict. Sebagai contoh, kita kalau kepada pelaku-pelaku pencemaran, kita kena tindakan yang lebih tegas kepada mereka. Yang kedua, kita juga perlu membuat semakan semula terhadap garis-garis panduan, kita punya prosedur dan juga polisi-polisi sedia ada selaras dengan pembangunan sekarang lah. Dan yang seterusnya adalah dari segi pengawasan kilang dan juga industri premis industri, which is kita kena ada inspeksi secara berkala supaya mereka tidak sewenang-wenangnya melepaskan bahan-bahan kimia ke dalam sungai. Dan seterusnya program kesedaran awam kita kena terus pertingkatkan supaya rakyat ataupun individu itu sendiri ada rasa tanggungjawab ke atas kelestarian alam sekitar, khususnya menjaga sungai daripada tercemar. Dan seterusnya kita juga kena menggalakkan inovasi dan juga penyelidikan, di mana kerajaan perlu menyokong semua program-program yang membawa kepada teknologi ataupun inovasi baru, which is yang boleh mengurangkan pencemaran sungai. So yang tu pun kita kena perlu terapkanlah kepada ini. Dan saya kira pencemaran sungai ini kesannya sangat meluas. Kalau kita lihat kesan daripada pencemaran sungai Kim itu sesuatu perkara yang menakutkan. Dan di sini kami ingin tahu apa pendekatan yang digunakan Malaysia ini untuk menjadikan sungai-sungai di Malaysia yang ada ini tidak terus dicemari. Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, yang pertama sekali adalah penglibatan semua pihak. Baik. Itu maksudnya setiap warga negara Malaysia perlu ada rasa tanggungjawab dan kepunyaan terhadap sungai itu sendiri. Okey, kami di JPS kita juga ada satu kaedah pengurusan sungai secara holistik, which is kita panggil program itu sebagai program pengurusan lembagan sungai bersepadu ataupun lebih dikenali dengan Integrated River Basin Management. Ringkasnya kita panggil RBM. So program RBM ni dia mempunyai 4 objektif utama, di mana untuk yang pertama adalah untuk memastikan air adalah mencukupi, yang kedua untuk memastikan air yang bersih, yang ketiga untuk mengurangkan risiko banjir, dan yang keempat meningkatkan kelestarian alam sekitar. Di mana dalam program RBM ini kita melibatkan penglibatan stakeholders daripada peringkat awal penghasilan RBM sehinggalah laporan itu siap. Di mana untuk peringkat awal dari segi pengumpulan data, kita akan panggil stakeholders untuk bersama-sama kita dan kita bawa mereka untuk turun ke padang bersama-sama untuk melihat isu-isu yang berlaku di lembangan sungai. Jadi mereka sendiri melihat
pencemaran di sungai di tempat mereka, di kawasan mereka, and then pembalakan dan sebagainya. Jadi secara tak langsung mereka akan ada rasa kesedaran untuk menjaga lembangan sungai mereka. Kemudiannya selepas kita membuat data koleksi dan sebagainya, kita akan analisis data tersebut dan kita akan modelkan dan kita akan menghasilkan satu hasil kajian, dan sekali lagi kita akan panggil stakeholders untuk melihat hasil kajian yang telah kita buat dan mereka bersama-sama kita untuk memberi candangan terhadap pelan-pelan tindakan yang perlu dilaksanakan terhadap lembangan sungai tersebut. So jadi maknanya pembangunan secara holistik IRBM ini sangat menitik beratkan peranan komuniti untuk bersama-sama kita untuk menghasilkan satu pelan tindakan yang komprehensif untuk menjaga kelestarian alam sekitar, khususnya sungai kita lah. Baik. Dan setakat ini sejauh mana manfaat yang telah pun kita perolehi daripada IRBM ini? Okey, kita di seluruh Malaysia kita ada lebih kurang 189 lembangan sungai utama. Jadi kita di peringkat GPS kita telah membangunkan 23 pelan IRBM yang telah siap. Jadi daripada pelan-pelan yang IRBM telah siap ini, kita serahkan kepada kerajaan negeri untuk melaksanakannya, di mana di dalam pelan tersebut kita ada pelan-pelan tindakan dan juga kos untuk mereka melaksanakannya. Jadi pelan IRBM ini mereka boleh gunakan untuk tujuan pembangunan projek secara fizikal, ataupun mereka boleh melaksanakan untuk tujuan kajian, dan mereka boleh menggunakannya untuk tujuan permohonan peruntukan ataupun projek bagi pembangunan kawasan mereka, dan juga mereka boleh menggunakan untuk merancang penggunaan guna tanah di kawasan mereka. Dan juga IRBM ini kita ada jawatankuasa di peringkat Persekutuan dan Negeri untuk memantaunya. Sebagai contoh, di peringkat Persekutuan kita ada juga jawatankuasa yang memantau, di mana jawatankuasa pemandu IRBM kebangsaan yang dipengerusikan oleh Yang Berharga Datuk KSU Petra, di mana ahli-ahlinya terdiri daripada UPN Negeri, MOF, KPKT, KKM dan pelbagai agensi lagi. Dan yang seterusnya, kita juga ada satu lagi jawatankuasa kerja di peringkat JPS yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JPS Malaysia sendirilah untuk memantau keberkesanaan pelaksanaan IRBM ini sendiri. Baik. Antara manfaatnya yang boleh kita perolehi. Dalam masa sama juga, saya bertanya soal perancangan masa hadapan sedikit saja. JPS dah memastikan supaya sungai di Malaysia ini dalam kekal bersih, dan barangkali sedikit saja pesanan kepada masyarakat supaya menjadikan sungai sebagai daripada kehidupan kita. Okey, apa yang telah kita lakukan, banyak sebenarnya kita dah lakukan, especially di JPS. Kita dulu, kalau kita ingat tahun 1993, kita mulakan dengan kempen Cintai Sungai. And then di mana kita fokus untuk memberi kesedaran kepada komuniti berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan sungai. Kemudian kita ada juga program Satu Negeri Satu Sungai, di mana fokus kita adalah untuk menyelesaikan isu-isu berkaitan dengan pencemaran di sungai tersebut. Dan yang pada tahun 2021 melalui kementerian kita perkenalkan Denai Sungai Kebangsaan ataupun kita panggil DSK, which is Denai Sungai Kebangsaan tu, di mana kita menggalakkan komuniti untuk menggunakan denai sebagai aktiviti riada, aktiviti berbasikal. Jadi secara tak langsung bila komuniti ada di kawasan sungai, tak adalah orang suka-suka nak campak sampah dalam sungai. So jadi macam itu adalah salah satu mekanisme untuk pengawalan pencemaran sungai dan juga kelestarian alam sekitar lah. Itu program yang amat menarik saya rasa dan perlu diteruskan. Baik, dan terima kasih Engineer Teknologis Nolida Mamat Elias Samad atas perkongsian itu tadi, dan diharapkan semua program yang dirancang itu diteruskan dan semoga sungai-sungai kita sentiasa bersih dan terjamin demi warisan bersama. Dan kita nak berehat seketika. Betul, selepas ini ada lagi perbincangan menarik semuanya selepas ini. Terima kasih masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia, dan kali ini kita akan berbincang tentang kesedaran menggunakan kit ujian HIV. Tahu tak sekarang ni dah boleh uji HIV
kendiri, tak perlu lagi pergi ke klinik kalau tak nak pergilah. Ini merupakan salah satu revolusi yang dilakukan dan memudahkan orang ramai dalam mengesan berkaitan tentang HIV ini. Kita bersama dengan Ketua Eksekutif Medical Device Authority Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu Dr. Muralidharan Paramaswa. Terima kasih bersama dengan kami. Bercakap soal ini, kit ujian kendiri, barangkali ada yang baru mengetahui kewujudan kit ini sedangkan ia sudah lama berada di pasaran. Mungkin boleh terangkan dahulu berkaitan tentang perkara ini. Ya, kit ujian ni adalah hasil daripada saranan WHO. WHO pada tahun 2016 dia mendapati bahawa ramai pesakit HIV ni dia tidak mengetahui yang dia ada pesakit penyakit AIDS ni. Sebab even di Malaysia sekarang ni lebih kurang 86% sahaja mereka tahu yang mereka menghadapi penyakit HIV. Dan daripada 86 tu lebih kurang 66% sahaja yang memulakan rawatan. Jadi yang selainnya dia tidak mengetahui. Dan kadang-kadang stigma orang awam nak menyatakan bahawa kalau dia adalah seorang penyakit AIDS ni, mereka mempunyai satu stigma yang lain. Jadi orang tak boleh datang tampil ke hadapan untuk pergi ke klinik dan sebagainya. Jadi WHO mendapati bahawa kalau adanya satu kit yang boleh dia membuat ujian secara kendiri dulu, jadi dia boleh memberikan satu pemahaman kepada diri sendiri yang sama ada dia ada penyakit itu atau tidak, dan seterusnya dia boleh melakukan pemeriksaan lanjutan ataupun rawatan lanjutan. Hasil daripada saranan pada tahun 2016, Malaysia pada tahun 2023 pada bulan 2, Kementerian Kesihatan Malaysia telah meluluskan penggunaan kit ujian kendiri ini. Ia juga adalah susulan daripada pandemik COVID. Kita kena berterima kasihlah kepada COVID kan. Selepas COVID, kita dah ada kit ujian kendiri COVID, mulalah kita bergerak ke arah penggunaan kit ujian kendiri ini. Dan susulan daripada kelulusan KKM, kita pihak berkuasa peranti perubatan MDA telah mengeluarkan garis panduan pendaftaran ujian kit ujian kendiri ini pada bulan Ogos 2023. Okey, saya nak memahami apa ujian pendaftaran itu. Maksud ujian pendaftaran. Apa maksud pendaftaran sebenarnya? Di Malaysia ini, kita MDA kita menguatkuasakan Akta Peranti Perubatan 2012. Maksudnya, setiap peranti perubatan, dia perlu didaftarkan di bawah pihak berkuasa peranti perubatan di Malaysia. Jadi, tiada sebarang peranti perubatan yang boleh dijual ataupun dipasarkan ataupun dibawa masuk import, ekspor dan sebagainya tanpa kelulusan daripada MDA. Ini adalah kerana sebab kita akan melihat keberkesanan dan juga safety and performance, keselamatan kit ujian berkenaan ataupun semua peranti-peranti perubatan. Jadi peranti perubatan ni kita kategorikan kepada 4 kategori, A, B, C, D mengikut kelas risiko dia. Okey, dan setakat ini berapa banyak kit ujian HIV ini yang diluluskan dan didaftarkan di Malaysia dan bagaimana untuk membelinya? Okey, setakat ni kita telah meluluskan 5 jenis ataupun 5 jenama kit ujian. Dan dia lain daripada kit ujian COVID dan sebagainya lah. Kit ujian HIV ini hanya boleh dibeli dalam dengan farmasi komuniti. Yang kedua, boleh dibeli melalui klinik-klinik kesihatan ataupun hospital atau swasta maupun kerajaan, dan melalui agensi-agensi ataupun NGO yang berkaitan, contohnya Yayasan AIDS Malaysia dan sebagainya. Hanya dengan 3 kaedah ini sahaja seseorang itu boleh mendapatkan kit ujian ini. Dia tak boleh dapatkan selain daripada ataupun di dalam talian sebagainya. Dalam talian memang kita tak jual dan tak boleh dijual. Tapi doktor, kalau itu menjadi satu isu, bagaimana ia nak merubah stigma untuk HIV ini sendiri dan juga untuk orang menjalankan ia secara kendiri kalau tak dijual secara dia ada 2 perkara. Kesedaran ni nak mengubah stigma ni adalah daripada di kalangan masyarakat. Sebab penularan HIV ni ramai yang beranggapan bahawa kalau ada HIV ataupun AIDS, dia adalah either dia adalah seorang penagih dadah ataupun dia kerap melakukan seks rambang dan sebagainya. Tapi kita juga ada kaedah-kaedah lain yang boleh menyebabkan seseorang itu mengidap AIDS. Contohnya daripada ibu kepada bayi,
ataupun melalui pemindahan transfusi darah. Jadi persepsi orang awam ni dia kena berubah. Dia bukan seorang tu mengidap AIDS tu sebabkan oleh hanya dua perkara itu sahaja. Dan yang ujian kendiri ini dia membolehkan kepada mereka memberi satu pemahaman kepada diri sendiri. Jadi dia tak perlu pergi ke klinik dan kadang-kadang orang sebabkan stigma ni dia rasa malu, dia rasa takut. Jadi ini akan menyebabkan dia lewat memulakan rawatan yang boleh memudaratkan nyawa dia. Okey, baik. Soal kit ujian kendiri HIV ni, sejauh mana ketepatan keputusannya dan penggunaannya, barangkali adakah ianya digalakkan bagi mereka yang berisiko, berapakah kerap untuk mereka menggunakannya? Ya, kit ini mereka yang nak membuat ujian ini dia boleh mendapatkan daripada farmasi ataupun NGO ni. Dan ketepatan dia adalah bila kita membuat pendaftaran ujian test kit ini, kita akan melihat dia dipanggil sebagai specificity dan juga sensitivity. Maksudnya berapa banyak ataupun berapa dia punya keberkesanan dia, kita akan melihat. Dan bagi test kit ni kita menetapkan satu tahap yang tertinggi, maksudnya 99%, maksudnya sensitivity dan specificity 99%, darah dan juga saliva. Maksudnya ketepatan dia adalah 99%. Jadi kalau mereka yang menggunakan test kit ini dan sekiranya dia dapati dia dijangkiti, dia boleh menggunakan keputusan itu untuk pemeriksaan yang lanjut di hospital. Baik, doktor, kita tahu kit ujian yang diluluskan di Malaysia ada 5 jenis dari 5 jenama. Bagaimana sekiranya orang ingin memilih untuk membeli, apa faktor yang perlu dipertimbangkan selain daripada saya dengar tadi spesifikasi dan juga dia punya sensitivity serta jenis spesimen itu sendiri. Ya. Kita tidak membezakan di antara satu produk antara satu produk yang lain. 5 produk ini dia mempunyai sensitivity yang tinggi dan juga spesifisiti yang tinggi. Cuma orang awam kena pastikan bahawa dia membeli test kit yang berdaftar dengan MDA. Baik. Sebab ada juga ujian test kit ni yang dipanggil palsu. Ada juga sedang dijual. Jadi kena pastikan bahawa hanya dibeli melalui 3 kaedah yang tadi saya maklumkan dan juga dia beli test kit yang telah berdaftar dengan MDA. Dan satu lagi itu adalah apabila dia nak membeli itu, dia kena pastikan apakah sampel yang dia guna. Adakah dia guna darah ataupun saliva. Kebanyakan orang awam dia lebih suka untuk guna saliva sebab kalau nak ambil darah tu lebih kepada profesional. Jadi dia boleh menggunakan saliva dan dia boleh beli apa-apa jenama di kalangan 5 ni. 5 ni memang jenis spesimen yang digunakan adalah air liur. Dua-dua. Okey, kedua-duanya sekali. Baik, doktor, kita nak tahu juga sekiranya apa sebenarnya kelebihan menjalankan ujian kendiri ini dan juga kalau kita pergi ke klinik, perbezaan kebaikan dan keburukannya. Ya, seperti mana tadi saya maklumkan bahawa kalau anda buat kendiri, dia boleh melakukan itu dengan cepat. Dia boleh mendapatkan di farmasi dan dia boleh membuat ujian itu di rumah dan keputusan itu boleh diketahui dalam masa 20 minit. Baik. Jadi mudah bagi dia untuk mengetahui sama ada dia tu mengidap atau tidak. Sebab ramai orang dia tidak menjalankan ujian HIV ni kecuali apabila diperlukan sahaja. Jadi bila adanya satu ruang di mana dia boleh menguji diri sendiri, itu membolehkan lagi ramai orang untuk mengetahui status kesihatan mereka. Baik, doktor, saya tahu bahawa HIV ini dia ada tempoh window periodnya di mana virus itu akan sembunyi, tak tunjukkan kehebatan. So bagaimana bila kita gunakan kit kendiri ini, sejauh mana ia memberi ketepatan kepada keputusan itu? Seperti mana saya maklumkan, ketepatan itu berdasarkan kepada sel, sebab kita akan melihat dari segi sel CD4 yang dikatakan. Jadi itu adalah memang dalam test kit tu dia dah ada untuk pengesanan CD4 ni. Jadi dia boleh memberikan satu ketepatan yang jitu dengan menggunakan test kit ni. Jadi tak perlu risau. Bagi mereka yang membeli kit ini untuk tujuan kendiri sendiri, dalam keadaan apakah yang boleh menyebabkan sampel itu tercemar yang menyebabkan ketepatan itu mungkin tidak betul?
dia sama, prinsip dia sama seperti kita gunakan kit ujian untuk COVID-19 kan. Apabila dia nak menggunakan test kit itu, dia kena pastikan dia itu dah membersihkan tangan, dia kena mengikut prosedur-prosedur yang telah diberikan. Semasa pembelian itu, selalunya mereka akan menasihati mereka pesakit ataupun mereka yang membeli itu, dia akan menasihati. Sebab selepas keputusan itu diketahui, dia kena masuk melalui online, ada satu platform dan dia kena masukkan keputusan itu di dalam platform itu, dan dalam online platform itu dia memang telah berhubung dengan fasiliti kesihatan dan juga Yayasan Malaysia AIDS dan sebagainya. Jadi bukannya dia dapat tu dia dah dapat keputusan lepas tu dia diam, tak ada. Dia kena key in sebab semasa pembelian itu mereka akan mendaftarkan. Okey. Dan masa beli tu berapa ringgit, doktor? Harga dan pasaran. Harga dan pasaran itu berbeza-beza. Dia berbeza-beza. Okey, baiklah. Baik, dan itu saja yang dapat kita kongsikan kepada anda tentang kit ujian HIV ini, dan dengan revolusi ini, inovasi ini diharapkan ramai tampil sekiranya anda berisiko lakukan ujian kendiri demi kesejahteraan diri dan juga orang di sekeliling anda. Betul, baik. Terima kasih kerana bersama kami dalam 1 jam ini. Banyak lagi program menarik di Drama TV kami akan bawakan kepada anda. Terus setia bersama dengan kami. Saya Dina Syam Salim. Dan saya Helena Pallavi. Sehingga berjumpa lagi. Terus tinggal. Terus bangkit yakin